Bagaimanapun saudara, semalam agak runsing juga saya saudara apabila saya mendengar bagaimana Kementerian Sumber Manusia KSM mengakui berlaku lambakan pekerja asing dalam negara kita yang melebihi unjuran yang ditetapkan. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia, Saudara Mustafa Sakmud, beliau memberitahu Dewan semalam Kementerian Ekonomi, unjuran Kementerian Ekonomi, angka pekerja asing yang sepatutnya berada di negara kita adalah 24 juta. Namun, menerusi pelan kelonggaran pengajian pekerja asing, angka semasa itu mencecah daripada 24 juta kepada 27 juta orang. Ini mengikut unjuran yang dilakukan oleh Kementerian Ekonomi. Hanya 15% pekerja asing dibenarkan berbanding dengan jumlah keseluruhan tenaga kerja. Sekarang ini kita sudah pun melangkaui jumlah pekerja asing negara ini dan berlakulah lambakan. Jadi sepatutnya unjuran adalah 24 juta. Tapi bila pelan kelonggaran dilakukan, mengambil pekerja asing, sudah pun 27 juta orang, saudara. Itu keadaannya. Jadi sebab itu kerajaan perlu memikirkan mekanisme yang sesuai untuk memastikan penggunaan teknologi baru seperti otomasi selain melahirkan bakat-bakat tempatan bagi memenuhi keperluan industri. Menurut Timbalan Menteri lagi, katanya jumlah pekerja binaan asing yang tertunggak untuk sektor pembinaan dan perancangan kerajaan untuk menyelesaikan masalah tunggak itu, pihaknya sehingga 8 Mac lalu adalah sebanyak 1,136,022 kota pengajian pekerja asing telah diluluskan. Juta lebih, saudara. Dalam jumlah tersebut, sebanyak 359,989 kota melibatkan 2,449 majikan ataupun 31.68% daripada keseluruhan kota yang diluluskan adalah bagi sektor pembinaan. Jadi sebab itulah sekarang ni sudah sampai masanya pihak Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Dalam Negeri mengkaji macam mana sebab mereka dah sampai melebihi lanjakan keperluan 24 juta tapi dah sampai 27 juta. Ini keadaan secara kadang-kadang. Tapi yang untungnya tu bukan negara, yang untungnya agen-agen tertentu. Ini perlu diusaikan, difikirkan mekanismenya untuk menyelesaikan. Begitu juga saudara, kesan pada keramainya mereka, ini kadang-kadang berlaku sebagaimana saya melihat dah 10 hari. Media sinar harian mendedahkan adanya tuan punya rumah. Sama ada rumah pangsa ke rumah apa pun, mereka menyewa rumah mereka secara melalui penyediaan bilik sangka burung. Ini satu trend baru pula saudara. Bilik-bilik disediakan tapi untuk tidur saja. Bilik sangka burung. Panggil saudara. Dan keadaan ini semakin berluasa di negara kita saudara. Dan ia mendapat permintaannya agak tinggi dari kalangan golongan pekerja berpendapatan rendah. Jadi hal ini sekaligus menyebabkan segelintir pemilik premis tersebut yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan menyediakan bilik seumpama itu untuk disewakan tanpa memikirkan keselamatan mereka yang menyewa bilik sangka burung itu. Sebab itu Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngakomeng dia telah pun melakukan tindakan memeriksa ke semua tempat-tempat tersebut dan semalam katanya ia telah pun melihat kawasannya, tak silap saya di mana, perumahan rakyat, sebuah kawasan rumah rakyat yang digunakan oleh pemiliknya menyewa, mewujudkan bilik-bilik kecil. Itu panggil bilik sangkar burung, saudara. Jadi menurut Ngakomeng, beliau turun padang dalam operasi khas ke atas premis untuk menghapuskan bahaya kebakaran. Sebab kadang-kadang bila dah bilik itu dikecil-kecilkan, jadi elemen keselamatan tidak terjamin. Jadi sebab itu kerajaan tempatan perlu memantau semua persoalan ini. Sebab semalam waktu operasi diadakan di Taman Maluri, memanglah lambakan pekerja asing begitu ramai, tempat tinggal tak ada. Bila tak ada tempat tinggal, maka rumah kecil itu disewakan dengan menyediakan bilik sangka burung. Saudara, mungkinlah sewa satu bilik RM1 sebulan, tapi kalau dapat buat 8-10 dah RM1,000. Rumah yang kecil begitu, hanya untuk tidur saja, bilik sangka burung, saudara. Dan ini mengundang masalah, banyak masalah jenayah boleh berlaku dan sebagainya, saudara. Itulah keadaan negara kita sekarang ni, saudara. Lepas satu elemen-elemen yang tak sepatutnya dilakukan telah pun terjadi. Dan kita harap pihak berkuasa dapat melakukan tindakan yang sewajarnya, saudara.
Kita masuk khabar dulu, saya. Khabar dari Gaza. Ini penting, saya, untuk kita mengetahui apa jadi pada sahabat-sahabat kita. Sebab itu, negara kita masalah antara negara yang tetap melakukan ketetapan, kita mengecam kemunafikan masyarakat antarabangsa terhadap pencabulan hak asasi manusia dan pembantaian terhadap warga Palestin. Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tegas mengatakan bahawa masyarakat antarabangsa tidak harus bersifat munafik untuk melihat, membiarkan pencabulan hak asasi manusia serta pembantaian terhadap warga Palestin. Jadi prinsip dan hukum antarabangsa katanya mestilah diteguhkan tanpa pengecualian mana-mana pihak. Malaysia juga menekankan bahawa hak rakyat Palestin mesti dikembalikan. Itu ketegasan yang amat Perdana Menteri. Mesti diiktiraf kenegaraannya dan juga memperakui sempadan yang dilakarkan pada tahun 1967 dengan Baitul Muqaddis Timur sebagai ibu negaranya. Hari ini dah keadaan dah tergabur, saudara. Dalam masa yang sangat mencabar ini, kata Sunna Ibrahim, dan kita menghadapi krisis kemanusiaan yang tidak pernah berlaku sebelum ini, yang boleh menyebabkan konflik serantau dan dunia. Oleh itu, Malaysia menyeru agar semua negara untuk sama-sama mencari penyelesaian dan berkekalan serta adil dalam kemelut ini. Malaysia berharap Ahli Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC, khususnya P5, iaitu ahli tetap Majlis Keselamatan PBB, memainkan peranan mereka sebagai broker keamanan yang jujur. Inilah masanya untuk dunia bersatu. Itu antara intipati ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim di sidang kemuncak ASEAN Majlis Kerjasama Teluk di Riyadh hari ini. Jadi saudara, untuk rekod saudara, P5 adalah negara yang punya kuasa veto dalam UNSC, iaitu Amerika, Rusia, China, United Kingdom dan Perancis. Jadi semalam, kemarin, Amerika telah pun menggunakan kuasa vetonya untuk tidak mengutuk tindakan Israel menyerang bumi Gaza, saudara. Dan dari Istanbul kita mendapat berita bahawa negara Rusia telah pun bersetuju dan mengumumkan akan menghantar sejumlah 27 tan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Semandung Gaza susulan konflik yang berlarutan di rentak itu. Bantuan tersebut disediakan atas arahan Presiden Vladimir Putin bagi pihak kerajaan Persekutuan Rusia. Demikian menurut laporan agensi Anadolu yang memetik kenyataan Kementerian Situasi Kecemasan Rusia dalam telegram saya. Jadi sebuah pesawat khas membawa tepung, gula, beras dan pasta telah pun berlepas dari Moskow menuju lapangan terbang El Arish di Semenanjung Sinai di Mesir. Bantuan kemanusiaan Rusia akan diserahkan kepada Wakil Persatuan Bulan Sabit Merah Mesir untuk dihantar ke Semenanjung Gaza. Tapi masalah sekarang ni masih belum dibuka lagi, saudara, pintu untuk ke Gaza. Itu keadaannya. Dan laporan daripada Geneva, dunia hari ini sedang bersidang, saudara. Boleh dikatakan di mana-mana pertubuhan antarabangsa dunia masih bersidang membincangkan soal tentang pencerobohan ke atas Gaza ini, saudara. Sekarang ini di Geneva, saudara, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan juga NGO telah pun mendakwa bahawa negara Israel melakukan kempen pemusnahan bangunan dan kediaman penduduk Palestin secara besar-besaran di genting Gaza dalam serangan ketenteraan yang berterusan sejak 7 Oktober lalu. Menurut pemantauan hak asasi manusia Euromed, ia mendapati bahawa rejim Zionis itu menumpukan serangan di dua wilayah, Gaza dan utara Gaza, menerusi kempen pemusnahan sistematik yang bertujuan untuk memaksa penduduk keluar dari wilayah itu. Sebelum ini Israel memberi amaran kepada penduduk di kedua-dua wilayah yang dihuni sekitar 1 juta orang supaya berpindah ke bahagian tengah dan selatan genting Gaza. Tindak itu dibimbangi akan membahayakan keselamatan orang awam dan menyebabkan krisis kemanusiaan semakin parah.